Apabila kita kata capital appreciation, iaitu kenaikan harga, kita akan mendapat untung apabila saham itu meningkat harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Azizi. Saya berasal dari Melaka. Saya merupakan pengasas kepada satu program yang saya namakan program Sahlun. Sahlun adalah singkatan, iaitu akronim kepada saham luar negara. Program ini adalah mengenai pendedahan kepada saham luar negara. Apabila kita mengatakan program saham luar negara, iaitu ia akan berkaitan dengan program saham global, iaitu saham di seluruh dunia. Sebelum kita mengenali program Sahlun ini, ingin saya nyatakan mengenai maksud saham itu sendiri. Apa itu saham sebenarnya? Saham ini adalah pemilikan kepada sesebuah syarikat ataupun perniagaan sesebuah company yang kita inginkan. Apabila kita berkata mengenai saham, kita juga pernah mendengar mengenai stocks ataupun kita kenali sebagai securities, ataupun beberapa platform juga memanggil ia sebagai equity, iaitu pemilikan unit saham dalam bentuk equity. Selain daripada kita memiliki saham itu, kita juga berkata kita adalah memiliki share, iaitu perkongsian kepada syarikat saham ini. Bagaimana untuk kita mendapat keuntungan daripada saham ini? Dia ada dua cara asas utama untuk saham. Pertama sekali adalah kita panggil capital appreciation ataupun kita panggil capital gain, iaitu keuntungan modal daripada pelaburan saham syarikat yang kita masuk tadi. Apabila kita kata capital appreciation, iaitu kenaikan harga, kita akan mendapat untung apabila saham itu meningkat harganya. Kita juga boleh mendapat kerugian jika saham itu jatuh. Tetapi jika kerugian itu muncul dan kita tidak menjual saham itu lagi, kita memanggilnya sebagai paper loss. Apabila kita membiarkan lagi dan saham itu naik, kita juga boleh mendapat keuntungan semula dan kita boleh menjual saham itu untuk kita panggil jadi realized profit. Itu kita panggil daripada capital appreciation. Selain daripada capital appreciation, kita juga boleh dapat keuntungan daripada dividen. Dividen daripada saham ini ada dua jenis, iaitu jenis sama ada dividen sejenis interim ataupun dividen akhir tahun ataupun secara tahunan. Dividen interim ini kita dapat keuntungan dalam jangka masa yang singkat dalam tahunan tersebut. Ia berlainan dengan dividen akhir ataupun dividen yang biasanya dilakukan secara akhir tahun ataupun diberikan pada awal tahun perubahan syarikat tersebut. Itu mengenai cara mendapat untung daripada dua kaedah dari pasaran saham. Untuk kita memilih saham yang terbaik, kita perlu pandai dalam menganalisa saham syarikat tersebut. Kebiasaannya kita akan menggunakan dua kaedah untuk memilih saham yang terbaik. Pertama sekali kita kena tahu konsep, iaitu konsep FATA, iaitu Fundamental Analysis dan Technical Analysis. Apa itu Fundamental Analysis? Fundamental Analysis adalah analisa yang kita akan melihat secara ekonomi, iaitu secara bagaimana untuk kita melihat kepada bisnes syarikat ataupun perkhidmatan dan produk syarikat yang kita laburkan tadi. Bagaimana untuk kita melihat kepada Fundamental Analysis? Contohnya kita boleh melihat kepada PE ratio. Apakah itu PE ratio? PE ratio adalah nisbah kepada harga dan pendapatan ataupun kita panggil price earning ratio. Itu adalah cara yang biasa digunakan. Selain itu, kita juga boleh menggunakan kaedah seperti book ratio ataupun kita juga boleh melihat kepada report ataupun laporan tahunan earnings yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Daripada situ kita akan tahu asas-asas pendapatan syarikat berdasarkan oleh report-report yang diberikan oleh syarikat tersebut. Itu adalah daripada segi bisnes syarikat tersebut. Selain itu, kita juga boleh membuat TA, iaitu technical analysis, yang kita akan membaca analisa secara teknikal. Secara teknikal adalah bagaimana untuk kita membaca pergerakan harga saham tersebut. Kaedah technical analysis ni ada pelbagai. Kita juga boleh menggunakan indicator ataupun kita boleh juga menggunakan Japanese candlestick ataupun price action. Kita juga boleh menggunakan support dan resistance untuk membaca pergerakan
harga saham ini tadi. Contohnya kita menggunakan Japanese candlestick, iaitu untuk kita membaca pattern-pattern psikologi harga yang berlaku daripada pergerakan Japanese candlesticks. Dan selain daripada Japanese candlestick, kita juga boleh menggunakan Heikin Ashi, iaitu kita panggil developed kaedah daripada Japanese candlestick ini tadi. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan support dan resistance untuk membaca pergerakan trend, sama ada uptrend ataupun downtrend ataupun tidak ada trend. Itu kita kata daripada segi support dan resistance. Selain daripada itu, kita juga boleh membuat indikator yang lain seperti RSI. Kita boleh guna MACD sebagai support kepada kaedah-kaedah analisa kita tadi. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan Fibonacci. Kita juga boleh menggunakan Elliott Wave untuk membaca pergerakan harga secara teknikal ini tadi. So daripada segi fakta ini tadi, fundamental analysis dan technical analysis ini, kita akan membaca bagaimana untuk membuat risk ratio, dan kita akan membuat kaedah money management untuk membaca saham ini. Dan kita ingin mendapatkan keuntungan daripada sini, kita akan membaca probability ataupun kebarangkalan untuk mendapatkan keuntungan itu. So secara ringkasnya, untuk kita mendapatkan keuntungan yang tinggi, kita perlu juga mendapatkan kebarangkalan yang tinggi untuk mendapatkan untung dari saham yang kita miliki ini tadi. So itu sahaja perkongsian saya